Ayat 56, ya muka surat 309 surah Maryam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuh وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ayat yang tinggalkan 2 minggu yang lalu. Kita sampai kepada ayat yang ke-56 daripada surah Maryam, dan sebagaimana yang biasanya saya terjemah terlebih dahulu. Dan ingatlah oleh kamu yang terkandung di dalam kitab perihal Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan jujur serta Nabi. Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Mereka itulah orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah nikmat ke atas mereka daripada kalangan nabi-nabi, daripada keturunan daripada Nabi Adam, dan daripada keturunan yang telah kami angkut berserta dengan Nuh, dan juga keturunan daripada Ibrahim, Israel, dan daripada orang yang kami beri hidayah dan kami pilih. Bila mana dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Tuhan yang pemurah, lalu mereka menerap sujud sambil mereka menangis. InsyaAllah ta'ala itulah terjemahan ayat-ayat yang sama-sama kita baca tadi. Mudah-mudahan terlebih dahulu kita mendapat rahmat, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebelum saya hurai ayat berkenaan cerita Nabi Idris alaihissalam, saya ingin sambung sedikit bicara 2 minggu yang lalu berkenaan dengan Nabi Ismail yang menjadi perselisihan di kalangan ulama berkenaan dengan siapakah bakal yang akan dikorbankan oleh bapaknya, iaitu Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ada 2 orang putera. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Oleh kerana kita apabila sampai saja hari raya Aidil Adha atau hari raya haji, seluruh imam-imam yang berada di Malaysia ini, mereka akan membicarakan, tak ada timbul khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan korban yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail. Itu yang setiap kita maklumi. Tetapi hakikatnya timbul khilaf di kalangan ulama. Oleh kerana di Malaysia, sebahagian di tanah Arab sendiri, Indonesia dan juga Singapura, Filipina, semuanya berpendapat berkenaan dengan yang
bakal dikurbankan oleh Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail. Tetapi saya dah sebutkan tadi, timbul juga pertelingkahan di kalangan ulama. Jadi kesimpulan untuk pemberitahuan daripada saya saja, maknanya di kalangan ulama timbul khilaf, ya, Ishak ke ataupun Nabi Ismail. Itu yang saya nak beritahu. Tapi keseluruhan kita sudah dipahamkan sungguh-sungguh bakal dikurbankan ialah Nabi Allah Ismail, di mana suatu ketika dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, iaitu Umar bin Abdul Aziz yang cukup soleh, telah mengumpulkan akan ulama-ulama, terutama sekali orang Yahudi yang telah memeluk agama Islam. Lalu beliau pun bertanya. Lalu salah seorang daripada orang Yahudi yang telah memeluk agama Islam, beliau berkata, demi Allah ya Amiral Mukminin, yang mana orang Yahudi sendiri mengetahui yang bakal dikorbankan oleh Nabi Ibrahim anaknya bernama Ismail, tapi oleh kerana timbul cemburu mereka terhadap orang Arab, maka sebab itulah mereka putar belitkan dan mereka katakan bahawa Ishak yang cadang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim. Malah di kalangan para tabi'in, ulama, para sahabat sendiri pun, oleh kerana mungkin sependapat dengan orang Yahudi yang telah memeluk agama Islam, maka mereka katakan juga Ishak yang cadang dikorbankan. Jadi kita dengar daripada seorang daripada Yahudi yang memeluk agama Islam, yang mana orang Yahudi mengetahui bakal dikorbankan ialah Nabi Ismail, kerana cemburu mereka terhadap orang Islam. Sebab itulah mereka putar belitkan akan ayat-ayat yang menyatakan berkenaan dengan siapakah cadang dikorbankan. Itu yang saya nak sampaikan di sini, makna khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau sekiranya kita mendengar ada orang yang berpandangan begitu, kita tidak heran, sebab ulama dulu pun timbul khilaf juga. Tetapi yang sebenarnya cadang dikorbankan ialah Nabi Ismail alaihi salam. Masuk kita kepada ayat yang kita baca tadi. Ingatlah oleh kamu apa yang tersurat di dalam Al-Quran, kitab mana Al-Quran, berkenaan dengan Idris. Di dalam Al-Quran hanya 2 kali sahaja nama Nabi Idris disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 2 surah. Yang pertama dalam surah Maryam yang kita baca ini, ayat yang ke-56. Manakala yang kedua ialah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85. Jadi kalau ada di antara sahabat-sahabat yang mendengar gamak ada penceramah mengatakan bukan 2 malah 3, tolong beritahu kat saya. Sebab saya salah satu di antara tesis buat master bahagian tafsir dahulu, ayat inilah yang saya buat kajian. Maka saya dapati dalam Al-Quran nama Nabi Idris hanya 2 kali sahaja disebut. Dan kemudian daripada itu lepas, sehingga sekarang ini bukan 100, malah 400-500, mungkin 1000 kali kita sudah membaca Al-Quran. Memang saya tidak temui hanya 2 tempat sahaja di dalam Al-Quran nama Nabi Idris disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifli kullum minas sabirin, yang artinya sebaris nama Nabi Idris dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli, kesemuanya mereka itu adalah orang-orang yang sabar.
Itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, seketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, Isra daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada sana Nabi diangkat oleh Allah ke atas langit. Kemudian daripada itu, langit yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi Adam alaihi salam. Langit yang kedua, Nabi kita menemui dua orang sepupu, iaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit yang ketiga, Nabi menemui akan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, Nabi Harun. Langit yang keenam, Nabi Musa. Langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap daripada Nabi yang ditemui oleh Nabi kita, kesemuanya mereka itu mendoakan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, cerita berkenaan dengan satu nabi ini, seketika saya belajar di Al-Masyhur Pulau Pinang 40 tahun yang telah lalu, yang mana guru saya ialah Syekh Buhari, Imam Besar Masjid Kapitan Pulau Pinang. Ketika itu saya dan 10 orang sahabat saya yang mengambil taujih, bahasa Arab taujih dalam bahasa penjajah, pra universiti tahun akhir. Maka guru saya Syekh Buhari tadi pun bertanya, tolong beritahu kepada saya, seketika Nabi naik ke atas langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tentulah pada ketika itu kita tidak ada mempunyai persiapan persediaan. 10 orang sahabat saya termasuk saya sendiri tidak dapat memberikan jawapan. Lalu beliau pun ceritakan sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi. Jadi sampai kepada hari ini, yang mana kesemua itu lekat di kepala saya, walaupun saya tak menghafal lagi, namun berkat daripada Syekh Buhari, saya sampai sekarang masih ingat langit pertama siapa, langit kedua sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai kepada langit yang ketujuh, Nabi kita menemui Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Tadi saya dah cerita dengan sahabat, saya akan terjemahkan setiap kali bahasa Arab. Bait maknanya rumah, Ma'mur artinya yang diramaikan. Artinya Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan. Di mana diceritakan Nabi Ibrahim bersandar. Kemudian daripada itu, setiap daripada malaikat setiap kali masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70,000 orang. Kali pertama, besok kali kedua, kita tidak temui lagi malaikat yang dahulu, yang semalam masuk, datang lagi masuk. Tak. Macam kita kat masjid ni, itulah orang dia. Kalau hari Jumaat, begitulah juga Jumaat depan, begitulah seterusnya. Tetapi Baitul Ma'mur yang menunjukkan bahawa malaikat ini cukup ramai, sekali sahaja boleh masuk, kali kedua tidak masuk lagi. Sebab itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling ramai sekali ialah para malaikat. Yang kedua ialah golongan jin. Jin itu termasuklah iblis dan juga syaitan. Sebab yang mana daripada jin itulah terbitnya iblis. Cuma dia ada dua golongan. Kalau sebut jin, kadang-kadang ada yang Islam, kadang-kadang ada yang kafir. Sebagaimana kita manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi kalau sebut sahaja iblis, sebut syaitan, maknanya tidak ada yang Islam, kesemuanya adalah kafir.
Itu kalau kita nak ketahui perjalanan makhluk yang pertama ramai sekali ialah golongan malaikat. Golongan yang kedua ialah golongan jin dan juga iblis serta syaitan. Golongan yang ketiga yang paling cerut sekali ialah kita manusia, paling sedikit sekali. Begitulah peraturan dia. Kemudian daripada itu, yang mana Nabi Idris inilah orang yang pertama-tama sekali menjahit pakaian dengan jarum. Artinya sebelum daripada Nabi Idris, orang tidak mengenal akan jarum. Artinya mereka pakai pakaian yang tidak berjahit. Sebagaimana juga Nabi Daud alaihissalam, beliaulah orang yang pertama sekali mencipta ataupun mereka pakaian daripada baju besi. Sebelum daripada Nabi Daud, walaupun kita tengok gambar cerita purbakala yang digambarkan kat TV sana, peperangan pakai baju besi, tetapi zaman Nabi Daud lah yang memulakan akan membuat akan baju besi. Kemudian daripada itu, yang mana setiap kali jarum masuk ke dalam pakaian yang jahit oleh Nabi Idris, maka beliau mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang kemudian daripada itu, beliaulah juga orang yang pertama-tama sekali menulis dengan kalam ataupun dengan pensel. Ya, Nabi Idris lah orang yang pertama sekali. Kemudian beliaulah orang yang pertama sekali mengenal akan ilmu hisab, ilmu bintang. Nabi Idris alaihissalatu wassalam lah orang yang pertama-tama sekali mengenal akan ilmu bintang, ilmu hisab. Kemudian daripada itu, yang mana kalau kita lihat lagi, yang mana Nabi Idris inilah orang yang pertama sekali membawa perubahan. Ya, Nabi Idris kalau kita lihat susunan daripada ayat, biasa orang sebut Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian daripada itu Nabi Ishak, kemudian Ya'qub. Ya, begitu mengikut susunan. Padahal hakikatnya bahawasanya selepas daripada Nabi Adam itu ada lagi Nabi yang lain sebelum daripada Nabi Idris, iaitu Nabi Allah Sid. Kemudian bapa Nabi Allah Nuh ialah Lamak. Nama bapa Nabi Allah Nuh alaihissalam ialah Lamak. Kemudian daripada itu, yang mana kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir tua, tidak ada menceritakan berkenaan dengan negeri Mesir purbakala, tetapi kita lihat dalam tafsir Syekh Tantawi Jauhari, dalam tafsirnya yang bernama Al-Jawahir, kedapatan di sana Nabi Idris ini merangkap dia, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar beliau seorang Nabi dan Rasul, malah beliau juga adalah sebagai seorang raja. Sebagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, begitulah Nabi Idris pada zaman purbakala. Nama zaman purbakala bukan Idris tapi Kuzris. Ya, dalam tafsir disebutkan nama Idris ialah Kuzris. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut Isa. Kalau kita tengok dalam kitab perjanjian, yakni Yuhana pun disebut juga, ataupun Yesus pun disebut juga. Begitulah makna segi bahasanya. Yang mana Nabi Idris inilah yang membuat perubahan di dalam pemerintahan, yang mana beliau mengikut kitab Allah Subhanahu Wa Taala pemerintahan beliau. Rakyat cukup suka dengan Nabi Idris. Sebab itulah beliau telah dicemburui oleh saudara kandung dia sendiri. Iaitu Nabi Idris, ia meninggal dunia kerana dibunuh oleh saudara kandung dia sendiri. Bukan sekadar bunuh biasa, tetapi Nabi Idris telah dicincang. Sehingga yang mana
sebahagian daripada tubuhnya tidak disebut pula di dalam kitab itu. Cuma sebahagian mungkin lengannya ke ataupun dia punya peha ke ditinggal. Kemudian itulah yang diambil oleh isteri Nabi Idris, yang kemudian daripada itu maka dibalsim. Makna balsim ini ialah satu alat yang mengawetkan akan tubuh badan manusia tidak dimakan oleh tanah ataupun bubuk. Lepas saya telah beritahu yang mana Nabi telah memberi jaminan, innallaha harrama 'alal ardi ayyakula lahmal anbiya. Allah telah mengharamkan bumi memakan daging daripada nabi-nabi dan juga rasul. Begitu makna perjalanan dia. Ya, maka sampai kepada hari ini pakar-pakar kimia di dunia tidak mengetahui apakah alat yang mereka gunakan, apakah ramuan yang mereka gunakan sehingga tubuh badan tidak hancur, tidak dimakan oleh bubuk ataupun anak-anak ataupun oleh tanah. Jadi sebahagian daripada tubuh Nabi Idris tadi telah disimpan oleh isteri dia. Kemudian Allah sebut dalam ayat kita baca tadi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, maka kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Rupanya ulama-ulama tidak cukup mengatakan bahawa Allah mengangkat Nabi Idris ni ke tempat yang tinggi, lalu timbullah cerita-cerita dongeng. Dalam bahasa kita dongeng, dalam bahasa Arabnya Israiliyat. Ya, begitu. Yang mana cerita-cerita dongeng Israiliyat ini biasa juga kita dengar, kerana ada di antara orang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar. Di antaranya dua orang. Yang pertama sekali Wahab Al-Munabbih. Wahab Munabbih masuk Islam pada zaman Nabi, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Yang kedua ialah ada dua orang lah makna dia yang masuk Islam. Inilah orang-orang dia yang banyak membawa cerita Israiliyat. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan ke tempat, yakni beberapa darjat. Rupanya saya dah sebut tadi, mereka tidak cukup kalau mengatakan Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat tinggi. Nabi kita ketika Mi'raj naik ke atas langit, menemui di langit yang keempat. Lalu datanglah mereka ceritakan suatu ketika Nabi Idris ini berjalan, sedangkan waktu itu cukup panas. Lalu Nabi Idris pun berkata di dalam hati dia, alangkah panasnya aku berjalan hanya 1 hari. Bagaimanalah gamaknya malaikat yang memikul akan matahari, kerana perjalanan matahari, bulan, bintang ini diatur oleh para malaikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun bersungut, alangkah panasnya, dan malaikat yang memikul akan matahari bagaimana pula beratnya. Lalu Nabi Idris kata, ya Allah, ya Tuhan, tolong ringankan sedikit keberatan daripada matahari dan juga kepanasan daripada panas matahari. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun perkenankan, sehingga pada besoknya malaikat yang memikul matahari pun terasa kurangnya panas dan juga kurangnya berat matahari. Lalu malaikat pun menyembah Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, kenapakah berlainan daripada semalam? Hari ini panasnya kurang dan juga beratnya pun kurang berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu di mana
seorang hamba-Ku daripada golongan manusia memohon supaya diringankan dan supaya diturunkan kepanasan. Lalu malaikat yang memikul matahari ingin bertemu, ya Allah, ya Tuhan, berilah kesempatan kepadaku supaya dapat aku bertemu dengan makhluk kamu yang bernama manusia itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukanlah Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat yang memikul akan matahari. Kemudian daripada itu apabila sudah Nabi Idris bertemu, maka Nabi Idris pun memohon kepada malaikat yang memikul matahari untuk bertemu dengan malakal maut, iaitu malaikat Israel yang cabut nyawa manusia. Bukan sekadar manusia setiap daripada yang bernyawa, maka tugas daripada malaikat Israel, dialah yang mengambil nyawa. Permohonan itu diperkenankan, lalu naiklah ke atas sayap malaikat yang memikul akan matahari Nabi Idris dan dibawa bertemu dengan malakal maut. Kemudian apabila bertemu, maka Nabi Idris kata, wahai malakal maut, cabutlah nyawaku tapi sekejap saja. Lepas tu kembalikan semula. Itu permintaan daripada Nabi Idris. Maka malakal maut pun memperkenankan cabut nyawa Nabi Idris, buat seketika waktu gamak 1 minit ke 2 minit ke, kemudian dikembalikan semula. Apabila sudah dikembalikan, maka Nabi Idris pun meminta pula untuk pergi melihat neraka dan juga syurga. Maka malaikat pun bawa pergi ke tempat neraka dan juga syurga. Bila sampai ke tempat neraka, maka ketika itulah bila dilihat oleh Nabi Idris, maka beliau pun pengsan kerana dahsyatnya neraka itu. Sesudah beliau sedar, maka beliau pun dibawa pula ke syurga. Bila masuk ke dalam syurga, bawa ke syurga, masuk dalam syurga, maka Nabi Idris pun masuk. Bila dah masuk, maka Nabi Idris tak mau keluar lagi. Lalu malaikat yang bawa tadi, cepatlah keluar, wahai hamba Tuhan, kerana aku menunggu, kerana perjanjian kita tadi buat seketika waktu sahaja. Rupanya Nabi Idris dah masuk dalam syurga. Begitu keindahan, kenikmatan yang dirasai, maka beliau tidak mahu keluar. Lalu mengadulah malaikat tadi kepada Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan izinku dia masuk ke dalam syurga, dengan izinku juga dia keluar daripada dalam syurga. Maknanya kalau demikian cerita dongeng ini, Nabi Idris sekarang berada di dalam syurga. Dan apabila ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak mau keluar? Sebab, kata beliau, Tuhan telah berjanji setiap seorang akan melalui, yakni kematian, apabila dia masuk surga ataupun masuk neraka. Tapi aku telah masuk dalam surga, maka sebab itu aku sudah merasa kematian, maka sebab itu aku tidak mahu keluar lagi, sebab Tuhan telah berjanji siapa yang dah masuk dalam surga, maka dia tidak akan keluar lagi. Jadi dapat tak sahabat semua perhati cerita ni? Sebenarnya cerita yang seumpama ini boleh kita percaya dan boleh kita tidak percaya. Kenapa sebabnya? Sebab kalau kita fikir malaikat boleh dikecohi pula oleh Nabi Allah Idris alaihissalam, sebab itu cerita-cerita seumpama ini banyak kita temui di dalam tafsir. Bukan mesti dalam tafsir semuanya ada rawi yang boleh dipegang kuat. Cuba perhati, saya bawa contoh lagi. Di dalam kitab perjanjian disebutkan bahawasanya Nabi Sulaiman sudah sampai pada waktu tuanya, dia seorang penyembah berhala. Bolehkah kita terima bahawasanya Nabi Sulaiman seorang Nabi telah menyembah berhala kerana terpengaruh dengan isterinya sendiri? Jadi kita tidak boleh terima yang seumpama itu. Sebab itulah saya suka bawa cerita-cerita seumpama ini untuk dipertimbangkan. Jangan sebut ini dalam kitab Ustaz,
memang dalam kitab, tetapi bukan semua dalam kitab itu kita boleh terima. Begitu juga Nabi Allah Lut telah diceritakan bahawasanya sesudah daripada diselamatkan oleh Allah, negeri Sadum ataupun Sudum telah dihancur leburkan oleh Allah. Maka beliau dengan dua orang putrinya, yang kakak dengan yang adik, masuk ke dalam gua. Kemudian kakak dan adiknya itu telah memberikan minuman yang memabukkan kepada Nabi Allah Lut, sehingga Nabi Allah Lut telah melakukan perzinahan ataupun setubuh dengan anak dia sendiri. Kalau kita fikirlah, sudah tentulah ini walaupun dalam kitab perjanjian, kitab yang ditulis oleh orang, bukan datang daripada Allah, kerana takkanlah seorang Nabi lebih buruk daripada kita. Gamak kita dalam kuliah kita pada hari ini, saya berkeyakinan tidak ada seorang pun yang melakukan dosa besar seumpama ini. Maknanya Nabi Lut lebih buruk, lebih jahat daripada kita, kerana dia telah berzina dengan anak dia sendiri. Ya, demikian juga cerita Nabi Daud alaihissalam. Saya dah sebut tadi, kenapa saya suka bawa cerita ragu ini, supaya dapat para sahabat pertimbangkan. Oh, ustaz dulu ada cerita, kita tak boleh terima cerita-cerita seumpama ini walaupun disampaikan di dalam kitab, kerana ia bertentangan dengan seorang nabi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia maknanya berkenaan dengan kelebihan daripada Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tinggi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian daripada itu, ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa min zurriyyati adam wa min hamalna ma'an nuh. Baik. Di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wahina wala tuhatib bil ladzina zalamu innahum mu'rakun wa yahmilu wa hamala fasawfa ta'lamuna ma yu'tihi 'adzabu yukhzihi wa yahillu 'adzabu muqim hatta idza jaa amruna wa faratan nur summah kemudian daripada itu ayat seterusnya sampai kepada ayat yang ke 36 sampai kepada ayat yang ke-47. Kalau saya baca habis semua panjang masa. Jadi dalam ayat ni menceritakan berkenaan dengan Nabi Nuh. Ya, kita sebut tadi cerita Nabi Nuh, wa mimman hamalna ma'an Nuh, dan daripada orang yang dihangkut oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dalam surah yang khusus, nama surah itu ialah surah Nuh. Ya, surah yang keberapa ya? 82 ke 83, 81, begitulah. Daripada 114 surah. Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa qala Nuh rabbi inni da'awtu qaumi laila wan nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ayat yang ke 5 dan ayat yang ke-6 surah Nuh, artinya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menyeru akan kaumku berdakwah kepada jalan kamu, agama kamu, tetapi tidak dapat sambutan, malah mereka telah lari daripadanya. Maka sebab itu kata daripada Nabi Nuh, qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, yang artinya,
Tengok dalam surah Nuh juga, ayat yang ke 26 dan 27, ayat yang saya baca tadi. Maksudnya, wahai Tuhan, jangan Engkau biarkan orang-orang yang kufur ingkar itu seorang jua pun tempat tinggal di atas muka bumi ini. Kerana kalau Engkau biarkan, mereka tidak akan melahirkan anak, melainkan anak itu yang derhaka dan kufur kepada kamu. Ini cerita Nabi Nuh. Kita lihat dalam Al-Quran ada 2 orang Nabi Rasul yang mana dia mendoakan akan umat dia supaya dibinasakan oleh Allah. Selain daripada Nabi Nuh, kita lihat Nabi Musa AS pun doakan kaumnya juga kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan zinatan fin hayati dunya rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'a sabilal ladzina la ya'lamun. Ayat 88, ayat 89 surah Yunus. Artinya, wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau telah beri kepada Firaun dan juga kuncu-kuncunya perhiasan mata benda kehidupan di dunia. Dengan sebab itu mereka telah sesat daripada jalan kamu. Oleh yang demikian, wahai Tuhan, hancur musnahkanlah harta benda mereka, keraskanlah hati mereka. Mereka tidak akan beriman kepada kamu, melainkan sesudah melihat akan seksaan yang pedih. Maka Tuhan Allah memberi jawapan, qala qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya aku perkenankan akan permintaan kamu berdua, yang mana permintaan kamu berdua aku perkenankan, maka hendaklah kamu tetap dan juga jangan kamu mengikut jalan orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Nampak dari sini saya bawa cerita. Ada 2 orang Nabi Rasul dalam Quran yang mana kedua-duanya sudah sampai ke muncak kemarahan, lalu berdoa kepada Allah supaya dihancurkan akan umat mereka masing-masing, umat Nabi Nuh dan juga umat Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat pula contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyampaikan dakwah di kota Mekah yang mana tidak mendapat sambutan. Lalu beliau bercita-cita untuk pergi ke Taif menyampaikan dakwah di sana kerana Taif adalah sebuah tempat yang sejuk. Moga-moga dengan kesejukan itu mereka juga menerima sebagaimana kesejukan pikiran mereka boleh menerima seruan yang disampaikan. Maka Nabi pun dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah berangkat pergi ke Taif, bukan 1 kilo 2 kilometer, malah puluhan kilometer ataupun 2-30 batu perjalanan daripada negeri Mekah ke Taif untuk nak sampaikan dakwah. Saya dah sebutkan tadi, negeri itu negeri yang sejuk. Sebab itulah apabila tiap di hujung masuk saja awal bulan, maka orang-orang yang kat negeri Taif ini berangkat pergi kat negeri Mekah untuk nak cari anak susuan. Ya, sebab negeri Mekah yang dikelilingi oleh bukit tak sesuai memelihara anak-anak. Sebab itulah maka mereka akan serahkan kepada orang yang berada di Taif. Kemudian daripada itu Nabi pun sampai ke sana dan bertemu dengan ketua-ketua kaum Hawazin. Maka meleset sekalilah kehendak daripada Nabi. Nabi bercadang mudah-mudahan mereka terima sesuai dengan cuaca keadaan tempat mereka. Tetapi mereka tolak, bukan sekadar mereka tolak seruan Nabi, malah mereka siapkan kanak-kanak supaya Nabi apabila kembali dibalingi Nabi dan juga Zaid bin Harisah. Sehingga Zaid
bin Harisah cuba untuk menolong, dia pula disakiti oleh mereka. Sehingga sampailah Nabi ke suatu tempat, maka Nabi pun berteduh di sebatang pokok kurma. Apabila Nabi berteduh di sebatang pokok kurma, dilihat oleh Rabi'ah dan juga Syaibah, dua beradik, maka dipanggil orang gaji dia, orang pekerja dia, orang beragama Nasrani, dan diletakkan di atas salam, iaitu serangkai buah kurma. Kemudian daripada itu ditunjukkan supaya buah kurma ini dibawa dan dihantar kepada orang yang sedang bernaung di bawah pokok kurma itu. Maka si hamba tadi pun pergilah bawa kurma dalam talam. Kemudian apabila sampai saja, Nabi pun mengambil buah anggur, buah anggur tadi untuk dimakan, sambil beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Maka terperanjatlah hamba tadi dan dia berkata, saya tidak pernah, inilah kali pertama mendengar perkataan itu. Maka Nabi bertanya, daripada mana kamu datang? Maka dia kata, saya datang daripada negeri Ninawi. Maka Nabi pun berkata, negeri itu adalah negeri saudaraku, iaitu Nabi Allah Yunus. Maka hamba tadi terperanjat, di mana tuan hamba boleh tahu? Sebab Nabi kata, aku adalah seorang utusan Tuhan sebagaimana Nabi kamu Yunus juga utusan Allah. Lalu hamba tadi pun cium tangan Nabi dan juga cium kaki Nabi. Lalu Rabi'ah dan Saibah kata, yang mana hamba kita telah disihir oleh Muhammad. Begitulah cerita dia. Kemudian daripada itu datanglah malaikat menemui Nabi. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan penderitaan kamu. Cuba kamu lihat, wahai utusan Allah, di atas bukit sana, artinya berbaris golongan malaikat berada di atas bukit-bukit, yang mana menunggu perintah daripada Nabi. Kalau Nabi perintahkan supaya dilagakkan ataupun dibertuhkan gunung ganang tadi, maka akan hancurlah gunung ganang tadi dan akan menimpa manusia yang berada di bawah, dan akan musnahlah mereka. Lalu Nabi berkata, bukan itu kehendak aku, wahai malaikat, yang mana aku masih lagi ada harapan supaya anak cucu cicit mereka akan menerima akan seruanku ini. Memang benar, tidak sampai anak cucu cicit, malah kaum Hawazin seketika Nabi kita menakluki kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, dan Taib ditaluki pun mereka juga tunduk kepada Nabi. Kemudian daripada itu, apa perbandingan yang kita dapat di sini? Kita ceritakan dua orang Nabi, datuk nda kepada Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam, yang mana mendoakan akan kaumnya. Adakah Allah Subhanahu wa taala terus mendatangkan hukuman kepada kaum Nabi Nuh? Sekali-kali tidak. Ratusan tahun sesudah Nabi Nuh berdoa, barulah Allah Subhanahu wa taala datangkan hukuman kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam mendoakan kaumnya, yakni orang-orang Kiptiah yang tidak mau menerima, yang diketuai oleh Firaun sendiri, yang mana kebinasaan itu bukan tahun itu, malah 40 tahun kemudian, yang mana Allah perintahkan Nabi Musa membawa kaum Bani Israel menyeberangi lautan Kalzum. Ketika itulah Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada ayat yang saya cerita tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikut daripada Imam Qatadah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan membuat, yakni kapal besar, atau orang dulu kata bahtera. Tuhan Allah sebut, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina qaumika illa man qad sabaqa alai qawlu. Tidak beriman kepada kamu, sekali-kali tidak beriman kepada kamu wahai Nuh, melainkan yang sudah sedia ada. Artinya yang dah beriman itu sahaja. Di antaranya 70 ke 80 orang sahaja.
laki-laki dan juga perempuan. Maka Tuhan Allah kata, buatlah oleh kamu sebuah kapal. Maka mengikut daripada Imam Qatadah, Nabi tanam pokok sampai kepada ditebang, sampai digergaji dan dibuat kapal tak kurang daripada 100 tahun. Kayu yang ditanam itu tentulah bukan kayu cengal. Kayu cengal tenggelam, maknanya kayu yang lampung. Maka sebab itu pengalaman saya sendiri ketika umur 2-13 tahun, arwah ayah saya telah mengambil tanah di Pulau Ganda Suli. Pulau Ganda Suli itu adalah negeri Perak. Kalau kita nak pergi ke Bagan Terap sana, mungkin ada di antara sahabat-sahabat sini pernah pergi ke Bagan Terap. Daripada Bagan Terap pergi ke Lubuk Pusing itu lebih kurang 7-8 kilometer. Seberang, maka akan dapatilah Pulau Ganda Suli. Arwah bapa saya dulu 60 tahun yang lalu telah mengambil tanah di sana. Jadi buat sampan daripada kayu pulai. Kayu pulai ini ringan. Kalau dia terbalik pun dia tidak akan tenggelam. Tapi kalau kayu cengal, gila saja kalau buat kapal kayu cengal. Buat sampan kayu cengal, dia terlalu berat. Ataupun kayu dermarang pun terlalu berat. Jadi kayu pulai sahaja yang boleh. Jadi arwah ayah saya tebang pokok pulai. Bukan batang dia, tapi dia punya benir dia. Benir dia pun tebalnya sampai 1 hasta. Itulah yang dibuat sampan. Jadi kata daripada Imam Qatadah, yang mana Nabi Nuh buat kapal daripada kayu yang lampung. Imam Basri kata, Hasan Basri kata, yang mana kapal itu panjangnya ialah 300 hasta, luasnya 50 hasta. Itu kata daripada Hasan. Imam Qatadah kata panjangnya adalah 600 hasta, luasnya 300 hasta. Manakala Ibnu Abbas kata, Abdullah bin Abbas kata panjangnya 1200 hasta, luasnya 600 hasta. Jadi kalau mengikut pandangan saya boleh terima yang 1200 hasta, kerana bukan sekadar 80 orang yang naik, malah segala binatang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi, wa tahmil kulli min zaujaini wa ahlaka minhu sabaqa qawlu. Bawalah dalam bahtera itu nanti kalau dah siap, iaitu sepasang-sepasang jantan betina. Jadi kalau bawa singa jantan, betina pun mesti bawa. Kalau bawa harimau, jantan betina pun bawa. Kalau bawa babi, betina jantan, betina juga dibawa. Begitulah sepasang-sepasang daripada binatang yang sampai pada hari ini, itulah keturunannya. Jadi Nabi Nuh AS buatlah bahtera tadi. Yang kemudian daripada itu, setiap kali Nabi Nuh membuat, kerana diperejek, dipersendagurakan oleh kaumnya sendiri. Kenapa tidak? Sebab Nabi Nuh buat bahtera di padang pasir. Gamak laut mungkin 2, 4, 5, 6, 7 batu daripada tempat itu. Maka sebab itulah mereka ejek Nabi Nuh membuat bahtera itu. Kata mereka Nabi Nuh adalah gila. Termasuklah isteri Nabi Nuh sendiri termasuk orang yang mempersendakkan akan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh kata, kalau hari ini kamu mengetawakan, mengejek kami, maka satu hari nanti kelak kami akan mengejek dan mengetawakan kamu juga. Begitulah makna cerita berkenaan dengan Nabi Nuh membuat bahtera. Jadi rasanya cukup sekadar ini. Serial lepas dia saya sebut. Kalaupun cerita itu cerita yang boleh dijadikan sebagai pegangan, tapi kalau dah lewat sangat pun masa, mungkin menjemukkan kepada kita. Jadi insya-Allah 2 minggu akan datang saya akan sambung, masih banyak ceritanya
berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya, di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi dalam surah Yunus. Wallahu alam. Jadi saya berkesempatanlah sedikit ayat yang telah saya kemukakan tadi, siapa di antara para sahabat pula nak bertanya. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia punya conclusionnya 2 minggu akan datang saya akan cerita berkenaan dengan Nabi Allah Nuh sampai dia mana berlabuh, sampai dia, ya, kapal yang tenggelam itu saya akan cerita di mana tempatnya 2 minggu akan datang. Wallahu alam.